Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan sidang yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita menyambung kembali kuliah kita dalam fasa PKP ni. Tergendala sambungan pengajian kita iaitu kuliah tafsir pada surah Abasa wa Tawalla. Masuk pada hari ini ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأنبتنا فيها حبة وعنابا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum. Kita berhenti situ, kat situ dulu. Sebelum ni ayat yang menerangkan tentang falyanzuril insanu ila ta'amihi ana sababna al-ma'a sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa. Allah menjelaskan tentang kejadian alam, menunjukkan dalil kepada Allah bersifat qudrat dan iradat. Wajib mengimani Allah bersifat qudrat, menjadikan dengan qudrat itu Allah Ta'ala menjadikan sesuatu pada alam ni. Jadi alam yang berlaku sekitar kita yang berubah-ubah menjadi dalil penguat percaya, beriman, yakin bahawasanya Allah ni ada dan dalil kepada Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang kita pelajari dalam sifat 20. Jadi dalil-dalil yang ditunjukkan sini ni ini semua gambaran yang dihuraikan oleh alim ulama dalam sifat 20 yang kata Allah bersifat berkuasa, kuasanya ada ta'aluk. Ini gambaran-gambaran ta'aluk tu lah, tapi dalam Quran tak sebut ta'aluk. Ta'aluk dengan suluhil qadim, ta'aluk dengan tanjizi hadis. Maka ulama huraikan, pecahkan masalah yang disebut dalam Quran secara umum. Ini menunjukkan dalil-dalilnya. Allah Ta'ala suruh kita berdalilkan dengan alam dan dunia ini sebagai tanda kata Allah tu wujud, Allah tu bersifat kuasa, Allah tu bersifat berkendak. Maka sebab tu dia kata faryanzuril insanu ala ta'ami ila ta'ami. Hendaklah dia tengok manusia tu pada makanannya. Pada segi tauhid, untuk mentauhidkan kuasa Allah Ta'ala bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar ila akhirih. Ya. Pada penghayatan diri manusia tu sendiri, setelah dia melihat, dia berfikir dan dia merenung. Setelah dia mengenal Allah Ta'ala, dia renung pada diri dia sendiri yang lemah, perlukan makan, minum, sebagainya. Dan ingat siapa yang memberikan rezeki. Baru masuk pada sifat Allah Ar-Razzaq. Ya, baru letak kat sana. Kemudian sampai Tuhan ceritakan tentang dia yang juruskan air. Anna sababana al-ma'a sabba. Bahawasanya kami yang juruhkan air. Kata orang Perak air. Kami yang menjiruskan air, hujan dan sebagainya. Summa syaqqaqnal arda syaqqa.
Kami pecahkan bumi itu sebagai satu pecah, maknanya tumbuh. Daripada tanah tu kalau ikutnya kontang, kering, rumput pun tak tumbuh. Dengan adanya air, maka struktur tanah tu berubah. Dia boleh mengeluarkan rumput-rumput dan sebagainya. Itu syaqqaqnal arda syaqqa. Tuhan suruh tengok, sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, sambil kita bercucuk tanam, dalam masa yang sama Tuhan suruh tengok siapa yang buat. Inilah ilmu hakikat yang patut ada pada kita. Bukan ilmu hakikat nak terbang, bukan ilmu hakikat nak tinggalkan syariat, bukan hanya menyebut tentang mengenal diri zat Allah Ta'ala semata-mata, sehingga nak kenal Tuhan tu macam tongkoi kayu. Ya, itu salah. Itu ajaran menyeleweng. Ya, mulutnya hanya menyebut hakikat-hakikat, ditinggalkan hukum syarak. Mempersendakan ulama, mentafsirkan Quran dengan kehendak dan juga nafsu. Ini yang tersebar luas dalam YouTube hari ini. Ada pula YouTuber yang rajin pergi cari pula orang-orang yang tak bercampur gaul dengan orang ni di rumah dia sebagai suluk bagai. Dia tak bercampur dengan orang. Kemudian bercerita tentang tauhid, bercerita tentang akidah, bercerita tentang hakikat. Dan menuduh orang yang beramal soleh ni, semayangnya sembah batu, semayangnya tak kenal Allah, semayangnya sembah Kaabah, kata dia. Ini kita katakan ilmu hakikat di sini. Tuhan suruh melihat sesuatu alam itu dan dorong kepada mengingat Allah. Dalam ilmu hakikat dikenali sebagai kaedah disebutkan syuhudul kasrah fil wahdah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Mana dapat perkataan syuhudul kasrah fil wahdah? Iaitu melihat banyak benda dalam satu. Satu siapa? Allah. Jadi ni ayatnya. Ayat ni dijadikan sebagai kaedah syuhudul kasrah fil wahdah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih tu masuk pada kasrah. Kamu tengok semua ada ta'am, makanan. Makan beras, makan pulut, makan apa benda lah, cucuk tanam, jagung, bagai. Ya, itu kasrah. Benda banyak. Ya, buat apa Tuhan suruh tengok? Sababna, balik ingat kami yang jurih haya. Kami yang bagi tumbuh, bukan tangan kamu. Kami yang bagi rezeki. Balik ingat pada Allah Ta'ala yang wahdah. Bukan tengok air, hanya melantak air je. Ya, maka sebab itu Nabi mengajar kita setelah makan mengucap Alhamdulillah, supaya balik kita kepada hakikat Allah. Bukan mengingat apa usaha ikhtiar kita semata-mata. Ya. Dah kita lega daripada sakit, makan ubat. Bukan tengok ubat yang melegakan. Ingat Allah yang memberikan kelegaan. Itulah hakikat yang wajib kita imani, kita amalkan, taraf kita ni. Ya, sambil kita berusaha ikhtiar, berusaha. Itu kewajipan syarak atas diri kita, sambil letakkan semuanya atas Allah Ta'ala. Kemudian Tuhan kata fa'ambatna fiha habba. Setelah struktur tanah tu tadi dah elok gebu, ya, dah elok subur, kesuburannya tersebut itu, fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan padanya, pada pokok, pada tanah-tanah yang tadi ni telah berubah struktur tanah tadi, ya, dengan air tadi, habba, biji-bijian. Biji-bijian tu ditumbuhkan. Ya, kacang hijau kering kita kata, ya, bubuh je air masuk di tanah, ya, jadi pokok dia balik. Ya. Kalau tak buah tanah jadi togel. Ya. Siapa yang menumbuhkan daripada biji yang keras tu kepada tumbuh? Ilmu tauhid ajar tu lah yang dia berkata sesat mengaji ilmu tauhid sifat 20. Ilmu tauhid ni dia merealisasikan apa yang Quran sebut. Ya. Sangat-sangat jahat orang yang memperlekehkan pengajian sifat 20. Kerana dia jahil tentang apa huraian dalam kitab tersebut, dia tak pelajari dan dia tanya dalil. Orang buta dalil. Ya. Hari ini dah merebar luas dah orang memperlekehkan mengaji sifat 20.
Sifat 20 tu mengambil daripada Quran ni, direct. Dan dia yang menghurai, mempecahkan supaya akal kita nampak ia sebagai satu sistem ilmu yang nak jadikan pegangan. Sebab kita kalau ilmu tak disusun betul atur dia, otak kita tak boleh kecamuk. Kita bukan ulama besar. Jasa ulama ni tuan-tuan buat manhaj, macam mana jasa saintis, macam mana jasa matematik, orang matematik, ya, dan juga apa sajalah ilmu-ilmu yang dia buat satu metod, satu manhaj untuk kita faham. Ini dah pelajaran hisab dan kira, matematik. Macam mana bagi campur, macam mana boleh ada gambar rajah begini, pecahan atau semua tu ilmu manfaat untuk duniawi. Tapi kalau tak diajar kita tak tahu 2 kali 2 4 tu macam mana. Apa penggunaan darab dalam ilmu hidup kita. Ya, maka dia susunlah darab 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Adakah kita kata dengan sebab perkara tu tak ada berlaku zaman dahulu, kita kata ni ilmu ni sesat, menyusahkan. Ya, sedangkan orang pulun mengaji sains dengan teori-teori, dengan manhaj-manhaj dia. Begitu juga ilmu agama yang tersusun elok indah dengan hukum fiqahnya, kitab fiqahnya, tersusun dengan ilmu-ilmu yang boleh menampakkan kita ni jalan syaraknya. Kemudian dengan ilmu tauhidnya, macam mana nak dihuraikan yang katakan sababnal ma'a, ya, anna sababnal ma'a, apa nak diceritakan? Memang Tuhan yang menjurih air. Apa kaitan dengan Tuhan? Berkaitan dengan sifat qudrat dan iradat, berkaitan dengan ta'aluk sifatnya. Bukan ilmu sesat. Orang yang tak faham tu dia kata sesat lah. Ya. Okey, fa ambatna fiha habba, kami tumbuhkan padanya. Bukan dia tumbuh sendiri. Nampak? Berkait dengan qudrat Allah. Ya, tu kata ta'aluk. Yang kata boleh tumbuh tu siapa tumbuhkan? Allah tumbuhkan. Allah tumbuhkan tu sifat apa? Sifat qudrat. Yang ditumbuhkan tu apa? Ta'aluk daripada sifat qudrat tu. Atau kita mengaji buat apa ta'aluk ni kat masjid ni. Ya. Ilmu tu ilmu falsafah, bukan ilmu agama, kata dia. Kamu tak faham apa makna ta'aluk. Ta'aluk tu maknanya kuasa qudrat itu buat apa? Adanya Allah tu bersifat qudrat, buat apa dengan qudrat tu? Menjadikan alam ni. Maka dikenali ta'aluk sifat. Itu istilah dia. Okey. Macam mana dia boleh tumbuh? Ada kuasa Allah. Daripada keras kering, kena air, dia basah, boleh tumbuh. Dah jadi pucuk, naik dahan, ya, naik batang, dahan, akar, sampailah pokok jadi besar. Siapa yang menggerak dia besar? Air tu gerak kan? Ya. Air tu ada kuasa gerak kan? Tak maunya. Jadi itu kata Allah yang menumbuhkan. Ya. Wa inaban wa qadbah, dan inab, pohon anggur, qadbah, dan pokok-pokok. Kalau kita kata qadbah ni macam pokok rumput, dia panggil barsim. Istilah baru ni macam contoh barsim. Barsim tu makanan yang beri makan kuda. Pokok dia macam pokok kacang. Macam kalau siapa tak pernah pergi tengok sampai negeri Arab, tengok pokok barsim, oh ni kacang tanah ni, daun dia sama je kacang tanah. Dia khusus ditanam untuk dibagi makan pada kuda. Kuda, kaldai. Qadbah namanya. Al-qut wal-ratbu wal-barsim namanya. Itu panggil qadbah. Qutbur ratbi, dia macam pokok pohon yang basah. Tuhan tunjuk tu kenapa disebut benda tu? Sebab benda tu hari-hari orang tengok. Dia bela lembu, dia bela kambing, dia bela khabah, dia bela unta, dia bela kuda. Semua tu makan barsim tu. Semua tu makan rumput tu. Ya, jadi jangan dia hanya ragut pergi tebeh ataupun pergi sabit rumput-rumput tu, ambil, dia tak tahu siapa yang buat rumput tu. Macam tu juga kita ambil rezeki Tuhan punya berlambaknya, ambil simpan dalam bank, ya, simpan sana simpan sini, duk mengaku claim ni aku punya. Ya, dia tak sedar yang bagi tu Tuhan.
Yang curahkan rezeki pada kita tu Allah. Hatta nyawa kita pun rezeki Tuhan bagikan. Kawan-kawan kita ada dah kena COVID, kita alhamdulillah tak kena lagi. Tu siapa bagi tu? Kurniaan Allah. Jaga SOP, jaga ni. Ada yang tak keluar rumah. Datuk Musi Allah yarham, tak keluar rumah, penyakit tu datang ke rumah. Na'udzubillah. Dia jaga, dia bukan takat SOP, tak keluar rumah, kawan dah uzur. Duduk di rumah. Dia nak kena juga, bukan dengan penyakit dia yang dia meninggal. Penyakit baru datang. Orang datang ziarah, kena, dia uzur pula. Dah sampai ajalnya begitu. Kalau ikut di rumah tak kena lah. Dia datang, dah sampai ajal dia datang. Siapa tu? Tuhan yang tentukan. Tu buat apa kalau kita tak usah buat SOP lah. Ini ikhtiar kita, tuan-tuan. Selagi mana boleh ikhtiar. Elak. Macam kita kata ada api depan tu. Kalau tahu dah kena bakar, tak payahlah pergi. Nak pergi juga, nak pergi raduk juga api tu, mampus situ lah. Macam tu lah juga penyakit ni. Memang mati tu ketentuan Allah. Yang dah terbakar dalam rumah tu lain ceritanya. Itu dah hilang usaha dan ikhtiarnya lah. Dah ketentuan. Wa zaitunan wa nakhla, dan kami jadikan zaitun juga pokok yang dekat-dekat dengan orang Arab ni. Sebab ayat ni turun pada orang Arab, supaya orang Arab tengok sekitar. Kalau kita nak tengok pokok zaitun tak jumpa, tuan-tuan. Saya ni Quran suruh tengok pokok zaitun. Tak tahu lah kot pakai literal. Orang sekarang kan pakai literal Quran dengan hadis. Terpengaruh dengan Wahabiyah, Az-Zahiriyah. Jadi kalau Quran tak sebut pokok nyo. Ada Quran sebut pokok nyo? Ada. Pokok toge pun tak ada. Dia sebut nakhla. Wa zaitun wa nakhla. Zaitun, pokok zaitun. Tengok pokok zaitun, jenuh nak pergi. Mana ni? Saya nak merantau negeri Arab, kata dia. Pasal apa? Quran suruh tengok. Surah Abbas, dia suruh tengok pokok zaitun. Saya nak pergi tengok pokok zaitun. Ada betul ke macam tu? Tak betul macam tu. Turun Quran pada orang tu kias lah. Kita tak payahlah tengok pokok zaitun, tengok pokok nyo. Bahkan Datuk ni banyak pokok nyo, Teluk Intan banyak pokok nyo. Tak ada pokok nyo dah, tengok pokok sawit. Sawit berlambak. Tengok rumput depan rumah. Tengok pokok rambutan, tengok pokok durian. Durian pun murah ni, penyakit pun ada, kerja manis, langsung tak boleh makan. Jadi itu kata kias. Kenapa zaitun? Kerana orang Arab ni pokok zaitun ni rata-rata. Macam pokok nyo kita ni. Macam tu lah. Pokok durian ni susah juga jumpanya. Wa nakhla. Nakhla lagi banyak lah. Nakhla tu pokok tamar. Sebab tu pokok sawit tu dalam bahasa Arab nakhlah. Dia sebiji, rupa dia sebiji, dia sejenis pokok palm. Sebiji macam pokok tamar tu. Jadi panggil nakhlah. Itu sahabat kita Abdul Rahman, Sungai Batang, orang Arab Mesir. Dia buat gambar, tunjuk kata dia duduk pokok sawit. Negeri dia tak ada pokok sawit. Dia pun sekarang tengah kena COVID tu. Rasanya dia. Itu kata ustaz, saya kata jangan makan tu bukan korma, dia kata. Dia kata first time dah kena dah, dia kata. Kawan kata ni korma Malaysia, dia kata kokak, dia kata pahit, dia kata. Buah dia lebih kurang, pokok dia lebih kurang. Dia ni nakhlah juga dia panggil. Dia panggil nakhlah. Arab pokok palm pun dia panggil nakhlah. Jadi semua jenis pokok-pokok tu pokok yang dekat dengan orang Arab. Sehari-hari dia tengok. Jadi Tuhan tak bagi kita tengok dunia ni semata-mata hambar semua. Sebab duk tengok hari-hari tak terfikir itu datang daripada Allah. Itu Tuhan yang ciptakan. Supaya dunia ni tidak lalai daripada Allah Ta'ala. Kita pegang sabit ke, kita pegang cangkui ke, kita berkebun ke, kita bekerja ke, kita di pejabat ke, sentiasa mengingat siapa yang menciptanya. Supaya tak lalai. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun. Hadaiq ni hadiqah, jamak pada hadiqah. Segala kebun-kebun ghulba yang lebat. Buah-buah yang lebat. Allah, siapa bagi lebat tu? Allah. Jangan manusia jadi bongkak, jangan manusia jadi engkar, jangan manusia jadi lupa.
duk seronok makannya. Ya, tak ingat siapa yang beri tu kesuburan. Ya, banyak manusia lalai, banyak manusia leka, banyak manusia kufur dengan Tuhan. Ya. Wa fakihatan wa abba, dan pohon-pohon makanan untuk binatang. Ya, fakihah tu maknanya buah-buahan. Ya, fakihatun, siapa yang buat buah-buahan tu, kita sedap je makan buah mutan, sedap je makan buah durian. Tuhan tak bagi leka. Ya, kamu nampak depan mata kamu tu siapa yang buat. Dia kata syuhudul kasrah fil wahdah. Jadilah makam kita, ya, tengok benda banyak, ingat ke Tuhan, siapa yang menciptanya. Tenggelam daripada usaha ikhtiar kita, penat lelah kita yang kita tanam, yang kita usaha dengan tulang empat kerat ni, kita tak nampak, kita nampak Tuhan yang kurniakan. Barulah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau nampak atas diri kita, kita tak bersyukur. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua tu adalah mata', kesedapan, kenikmatan untuk kamu. Bukan sekadar untuk kamu, binatang juga tumpang. Tuhan jadikan semua untuk binatang. Hatta cacing pun ada makanan dia. Ya, walaupun kita kata tak enak lah makanan dia, bagi dia enak lah. Ya, ayam makan dedak. Ya, ayam makan dedak ya. Ya, dedak, gandum, bagai. Kita kata apel sedap sangat. Ya, aku makan pizza je. Bagi ayam tu sedap dah. Ya. Jadi sebab itu tak boleh orang akan membezakan antara perkara yang kita katakan Allah Ta'ala ciptakan. Manusia banyak salah dalam meletakkan keadilan Allah Ta'ala. Dikata kalau Allah Maha Adil, bagi sama rata. Ya. Adil Tuhan tu bukan sama rata. Ya. Adil Tuhan tu bagi dengan kesesuaian seseorang. Ya. Kalau kita kata kita duduk sini sedap makan macam-macam lah, yang tak kena COVID ni, ya, duduk di rumah masih lagi boleh order delivery, boleh order lagi KFC ke, order apa benda lah, Food Panda punya ke, nak makan masih lagi sedap-sedap. Yang duduk kurung sana tu kuarantin, ya, makan nasi bungkus, lalu tak lalu telan. Ya. Adil ke Tuhan tu? Adil, masih adil. Tuhan Maha Adil. Adalah kesesuaian dengan orang tu, supaya dia fikir balik, aku duit berjuta pun bila sampai tahap ni aku makan nasi bungkus je. Baru dia sedar diri dia. Yang mana sombong dan bongkak dengan harta kekayaan, ini ujian dia. Kamu tengok fakir miskin, kamu tengok orang susah, kamu tengok orang terberhenti kerja, apakah tanggungjawab kamu sebagai jiran? Apa tanggungjawab kamu sebagai sahabat? Apa tanggungjawab kamu sebagai aqarib, orang yang dekat? Mana pengorbanan harta tu? Dia kalau ikut Islam, tuan-tuan, ikut panduan Islam, dia tak ada masalah apa benda pandemik pun. Ya, kita hanya merawatnya. Kerana setiap individu ada tanggungjawab dia, bukan kerajaan saja. Ya, hatta kalau ke fiqahnya, tuan-tuan, apabila berlaku dalam keadaan terdesak, kerajaan kekurangan wang, boleh dan harus kerajaan merampas atau meminta harta orang kaya untuk diberikan pada orang fakir. Tapi kalau kita laksanakan hukum ni secara Islam, orang mengamuk lah segi politik ni. Islam sebenarnya dia adalah penyelesaian keseluruhan. Tapi tega dan tak tega nak taat je. Sanggup ke tak sanggup? Saya ada 100,000 misalnya, 50,000 kerajaan ambil. Agak-agak putih mata ke tidak? Di situ dah menguji iman lah. Kamu ikut syarak tak? Nak ikut syarak ke tak? Sekarang ni kami kerajaan dah tak ada duit dah, memang tak boleh nak bantu. Misal lah, ada pun tak memadai. Ni orang ni tak makan ni, satu keluarga. Ni anak yatim ni, mak bapak dia mati COVID. Siapa nak sara hidup dia ni? Ya, orang kaya lah. Bukan ambil persen daripada zakat semata-mata. Zakat tu sikit je, baru 2.5%. Dia boleh ambil separuh daripada harta tu. Ya. Tapi kalau buat laksana gitu, kita pula bukan melaksanakan Islam, kita hanya demokrasi.
Berkelahi lah tuan-tuan. Ya, nak test utama sekali ambil duit menteri. Ambil kereta dia. Bagi ke tak? Tambah orang awam lagi lah. Ya. Ikut kewajipan dia. Ikut dia ada penyelesaian Islam ni. Tapi kamu sanggup ikut ke tak? Tu je. Saya sendiri pun tak tahu pergi sanggup tak. Saya sendirilah. Ya. Tapi memang tak ada duit pun. Ya. Dia kata tu. Baik, jadi dia boleh. Dia tengok ni sekarang yang duk tayang duit kereta rumah besar dekat orang tu dalam video tu, patut yang tu yang kena tarik kepala dia tu. Ya. Bantu orang fakir. Ya, menunjuk. Siapa suruh menunjuk kereta kamu? Itu ada kuasa ulul amri. Ya. Tapi kalau dilaksanakan, ya, boleh kata gawatlah dunia ni, gawat. Ya. Antara tak buat pun dia bising lah. Itulah kata ujian Allah Ta'ala pada orang kaya, jaga-jaga. Ya, bukan kata rasa aku dah lega, aku tak kena apa semua. Ni ujian pada semua orang. Siapa yang dia dah kaya kemudian dijadikan dia fakir, tu Tuhan nak tunjukkan kuasa dia. Jangan kita rasa kaya, kita megah dengan apa rezeki Tuhan bagikan, kita tak bersyukur dengan rezekinya. Ya, kedekut, bakhil, bagai. Ya, akan Tuhan tarik rentap sekali je. Ya, sekali dia rentap. Itulah kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan tunjukkan itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik. Sedikit kita lihat apa yang ditafsirkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kata dia fal yanzuril insanu dan kita sambung terus ayatnya. Fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba ay fa ambatna fil ardi hububul lati yataqadda biha kal hintah wa sya'ir wa dhurrah wal a'nab mutanawwi'ah. Dia bagi gambaran yang ada sekitarnya. Kata dia Allah Ta'ala jadikan kita ni dengan biji-bijian, bijirin, gandumnya, syairnya, atau bali. Syair tu bali. Bali, kalau Mesir kacang-kacangnya. Ya, kita je tak makan kacangnya. Ya, yang kata dalam kitab fiqh, kacang termasuk dal, humus. Humus apa? Kacang kuda. Dal tu dia panggil, saya boleh lupa dah. Apa ni? Segala biji-bijian begitu termasuk daripada harta zakat yang wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Kerana pada sesetengah kaum dia adalah makanan ruji. Orang Arab kacang tu dah kenyang lah perut dia. Kita makan kacang kembung perut. Tak sama lah kita. Ya, makan kacang lebih sikit kembung. Orang Sudan makan kacang tanah tu. Ya, dia memang makanan utama dia lah, lauk dia. Kacang tanah. Saya tak pernah lagi makan makanan Sudan, tapi tahu orang Sudan dia makan kacang tanah. Orang India makan dal. Cicah roti, cicah tu dia jadi ruji dia. Orang Mesir kacang dia lah, kacang poi. Full Masri. Orang Melayu beras. Kacang tak jadi makanan dia. Jagung pun tidak. Okey, zurrah. Tuhan bagi tahu gitu. Kata dia lagi wal a'nabu mutawwi'ah. Ya, jadikan anggur berbagai-bagai jenis pula Tuhan bagi. Ada hijau, ada hitam, ya, ada kemerahan, ada besar, ada kecil, ada lonjong, ada nama-nama dia. Orang Arab dia hafal. Wa ratbah wal alqad awil barsim, ya, jenis pokok-pohon, rumput dan sebagainya untuk binatang. Ya. Kata dia wal ma'na an-nabati la yazalu yanmu wa yatazayadu ila an yasira hubban wa 'inaban wa qadba. Ya. Iaitu Tuhan nak gambarkan sini sentiasa Allah Ta'ala jadikan benda tu sentiasa tumbuh. Buat benda puluh tahun tumbuh elok gitulah. Ya. Selagi mana tanah tu subur, duduk hidup.
Ya, tak putus-putus, lepas satu musim, lepas satu musim. Hatta yang paling pelik tuan-tuan, ya, kalau negeri yang ada luruh tu, 4 musim tu lagi nampak pelik. Nampak pelik. Ya, bila datang musim luruh tu, disebut musim luruh tu, semua luruh daun-daun dia. Pokok tu nampak macam nak mati lah. Betul dia mari musim berubah. Musim bunga, musim buah. Sebelum tu musim luruh. Kalau pokok anggur tu kan, kalau kata luruh tu, dia kan pokok anggur ni sebenarnya dia berakar gitu, macam akar gitu, naik menjalar. Bila datang musim luruh, di luruh tak ada daun selai pun, macam pokok mati tu. Kita kata tak hidup kalau kita buang lah. Yang tak tahu, ya, tak hidup lah ni. Dia mari je musim dia tumbuh daun, naik balik. Musim panas dia mula berbunga balik apa semua, berdaun. Musim sejuk dia berbuah. Sebab masa nak luruh daun tu, luruh daun tu baru dia keluar buah. Jadi sebab tu orang yang tanam anggur di Malaysia ni, dia kena gunting daun supaya buang daun baru dia boleh bunga. Pelik kerja Tuhan. Dah habis buah dia, tukul habislah daun tak adalah, kering balik. Tunggu pula musim pula, dia tumbuh pula daun ni balik. Siapa yang tumbuhkan tu? Bertahun-tahun begitu. Ya Allah Ta'ala, dia yang buat. Okey, dan ceritakan zaitun sama jugalah. Sebab dia adalah buah yang sangat dikenali, yang rapat dengan orang Arab. Ya. Wa hadaiqa ghalaban wa fakihatan wa abban. Ya, jadikan beberapa kebun-kebun, dusun-dusun, ya, yang mana pokok yang besar-besar, ya, subur, mukasifah, ya, mukasifah kasirah, subur, banyak buahnya. Tengok jauh lagi, banyaknya rambutan. Ya, tengok daripada jauh ni banyaknya buah zaitun. Ya. Okey, dan semualah kalau ikut Syekh Wahbah ni panjang dia ceritanya tentang buah-buah, dia bagi contoh. Ya. Termasuk dia kata lidawabi, ya, untuk buah makanan-makanan untuk binatang. Ya, dia makan, dengan makan nanti binatang tadi subur, menghasilkan daging, kita boleh buat korban, makan dan sebagainya. Dia bagi tahu kehidupan kita seharian itu berkaitan dengan kerja Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Wahbah menjelaskan tentang fiqhul hayat wal ahkam, huraian daripada ayat-ayat yang dibacakan tadi. Pertama kata dia, amarallahu ta'ala bin nazar wal istidlal wa tadabbur ila ta'amil ladhi yatanawalul insan. Dia kata Allah Ta'ala perintahkan kita sebenarnya dalam ayat ni, ya, susunan ayat tadi itu supaya kita nazar. Nazar ni apa? Melihat, bukan nazar. Sedikit huruf je berbeza tu. Nazar dengan nazar, bunyi nak sama. Orang Melayu panggil nazar juga, ya. Ini nazar, ya, melihat sambil berfikir. Nazar ni melihat sambil berfikir, bukan ra', bukan tengok je. Kalau ra'yi, pandangan diri dia sendiri. Nazar ni dia berfikir, dia ambil penilaian. Wal istidlal, ambil dalil. Ya, Tuhan yang suruh ambil dalil alam ni sebagai bukti Allah berkuasa. Ya, bukan ulama. Wat tadabbur ila ta'amil ladzi yatanawaluhu al-insan, dan mengambil tadabbur. Kita kata ambil tadabbur Quran mudahlah kata dia kan. Sebab tu ustaz tuan-tuan nak mengaji tafsir. Kenapa mengaji tafsir? Nak ambil tadabbur Quran. Pada makanan tu ada tadabbur. Tuhan suruh dalam Quran yang suruh tu. Tengok dekat nasi kita makan tu, tadabbur kat nasi tu. Banyak kalau kita renung atas nasi tu sebelum makan, ya, tak jadi makan, duk fikir satu persatu. Tapi kita dah tengok perut lapar, tak ada nak fikir lah tuan-tuan. Sumbat dalam mulut je lah. Habis tu, alhamdulillah, habis, kenyang. Esok pergi test, kencing manis naik ke tak? Itu je tadabbur kita. Sepatutnya Tuhan suruh tengok tadabbur, mana datang bereh, ya, siapa yang bagi, siapa yang hulurkan rezeki, siapa bagi semua itulah, ya, ila ta'am. Jadi maknanya kalau nak ambil pengajaran, bukan semestinya dengan Quran,
Ya, tengok pada benda pun jadi iman kuat. Tapi kalau tak mau jadi pengajaran tuan-tuan, baca Quran hafal pun jadi setan juga. Dah tak ambil tadabbur. Sebab tu orang dulu-dulu tak hafal Quran tapi imannya tinggi, dia ambil tadabbur apa yang ada di sekitar dia. Kita sangkakan dengan hafaz Quran ni, kita kata oh jadi orang warak, baguslah dia ambil tadabbur. Dia hafal je tak tadabbur. Yang jadi baik sebab dia hafaz dan dia tadabbur. Dia muamalah dengan Quran. Akhlak Nabi tu akhlak, sahabat tanya macam mana akhlak Nabi, Aisyah kata macam mana Quran. Sebab hidup Nabi itu tidak ada yang lari daripada Quran. Tapi kalau sekadar hafal Quran pun dia tak faham, tadabbur pun dia tak ambil, tak ada gunanya Quran tu. Tak jadi ubat bagi dia, tak jadi pengajaran bagi dia. Baiklah orang yang tak hafal tapi dia ambil tadabbur dengan air, tadabbur dengan nasi, tengok alam ni jadi pengajaran kat dia. Maka Tuhan nak bagi tahu, banyak berfikir tentang Allah. Tambah kita dalam COVID-19 ni, PKP sebagainya, pandemik, banyak-banyakkan tadabbur, duduk saja-saja tu renung-renungkan, fikir-fikirkan. Satu pahala yang besar. At-tafakkurus sa'ah khairun min alfi raqa'ah. At-tafakkurus sa'ah khairun min mi'ati raqa'ah. Atau kama qala. Berfikir satu sa'ah itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Kata orang hadisnya maudhu', wallahu a'lam. Tapi ulama' banyak menyokong berfikir lebih baik daripada buat sembahyang sunat. Sebab tanpa berfikir kita habaan, kita kata sia-sia je. Ya, dia buat ibadah apa semua tapi tak berfikir tentang Allah. Ramai je yang sembahyang, ramai je yang beribadah, ramai berzikir tapi ya, buat maksiat. Ya, inaya orang, sihir orang. Kita dengar hari ni cerita-cerita macam yang pelik-pelik. Ya, dengki hasad. Kenapa berlaku dengki hasad sedangkan dia baca Quran, sedangkan dia sembahyang? Kerana dia tidak tadabbur dengan segala apa yang ada di sekitar dia. Ya, bila sakit datang apa, kita tak kata itu Allah Ta'ala yang kifarat kita ataupun jatuhkan penyakit pada kita. Kita tuduh orang yang buat. Tak puas hati, ni mesti ada orang buat ni. Ya. Bila gitu macam-macam. Okey, kemudian dia kata wa'ishu bih, Tuhan jadikan dia sebagai kehidupan kita. Hatta air yang kita kata kalau tak makanan buat air yang ada depan, ya, sebagai untuk mengisi perut kita, menghidup kita. Tak ada air mati kita, tuan-tuan. Ya, pokok pun nak air. Suruh kita tengok air tu, bukan tengok saja minum sedap. Ni mana punya chop ni? Kita pun fikir ni. Ini bukan viral dulu ke, dia kata. Air ni tak elok lah benda ni. Manusia tu begitu je, dia banyak itu. Ya, patutnya tadabbur. Siapa yang jadikan air ni? Kenapa kita perlu pada air? Ya, siapa yang turunkan hujan? Kalau Tuhan tak turunkan hujan 2-3 bulan macam mana? Ya, kita panas hari tu kan, datang hujan balik Tuhan bagi. Jadi kalau kita renung kan, lama kita renung, dapat kita berfikir, dapat pahala. Dia kata wa kaifa dabbarallahu amrahu min inzalil ma'i minas sama'. Macam mana Tuhan tadbirkan alam ini cukup cantik, indah sehingga boleh menurunkan air. Itu satu kata rahmat. Ya. Summa syaqqal arda bil nabati wa bil harasah 'ala dawabi awil bialat. Ya, kemudian Tuhan jadikan tanah tu subur dengan mana? Dengan dibajak dia. Ya, dengan guna binatang. Guna lagi alat tu siapa? Binatang lah dulu, sebelum ada traktor, sebelum ada bulldozer, sebelum ada backhoe. Ya, masa tu pakai apa? Pakai binatang, kobor. Bajak dengan kobor. Sekarang pakai kubota lah. Kodok. Ya, tak nampak lah. Duk nampak tangan manusia tu. Teringat Allah Ta'ala bagi dulu macam mana. Dawab bil alat, dengan peralatan. Hatta alat-alat yang kita gunakan daripada sumber Allah Ta'ala. Besi daripada bumi. Bumi milik Allah.
Kalau kita fikir panjang masa dia. Wa ikhraj anwa'in nabati mukhtalifah. Kemudian macam mana dia boleh keluar daripada bumi yang sama dengan pokok-pokok yang berbagai-bagai. Macam mana tuan-tuan tengok di kebun-kebun orang Melayu kan. Kalau kebun Cina tu dia tanam limau dia. Neneh dia kan. Orang ni dia produk. Orang jenis produk tu macam tu, dia akan susun. Dia nak jual apa? Neneh je lah. Satu baris, satu tempat. Kebun orang Melayu tak, dia beli tanah kebun tu untuk peribadi dia. Doyan sikit, rambutan sikit, lansat sikit, manggis sikit. Semua tu penyakit belaka tu. Macam tu Arab tu kan. Saya pergi kebun Arab, kawan bawa pergi nama Al-Fayyum. Al-Fayyum tu asal perkataannya Al-Fuyaum. Tu pada tahun ketiga kot saya duduk sana. Kawan ajak pergi, kita pergi naik kereta. Sampai ke Fayyum, Al-Fuyaum tu. Sampai ke Fayyum. Di Fayyum tu ada satu kebun. Kami pergi kebun Arab. Nak tengok macam mana Arab berkebun. Dia macam ni kita kan. Dia ada pokok belam besar. Pokok belam dia tinggi, dia besar. Pokok belam ni belam air tu lah. Pokok belam. Ada pokok belam. Itu tengok pokok tin. Pokok tin dia besar tu kan. Tinggi. Macam pokok betik lah. Tinggi dia. Kita jual tu 200 pokok tu dalam pasu kan. Buahnya tu lebat sebenarnya buah tin ni. Bukan macam mana yang kita tanam, tak mahu. Udara kita tak sesuai. Sebab tu tumbuh sebiji, 2 biji. Beli pokok ni 250. Baik beli buah tin satu bekas makan. Dia punya pokok lebat macam kita boleh petik gitulah. Di situ macam-macam buah. Kebun Arab ni macam ni. Ada kata Quran. Iyalah dia cerita gitu. Daripada bumi tu keluar macam-macam jenis pokok. Okey. Kemudian kata Syekh, al-ghayah min khalqi hadhihi an-nabat allati tashmilu ma yataqadda bil insan wal hayawan hiya al-intifa'u biha. Penyudahnya kata dia, apa yang nak disampaikan, ghayah dia, kata bahasa Arab ghayah. Jadi apa hasil daripada segala apa yang Tuhan sebutkan, tanaman-tanaman dijadikan adalah untuk dijadikan makanan keperluan kita. Jadi kita ni dibagikan begitu, perlu pada makan tu ada sebab, ada hikmah. Kenapa pagi lapar, karang tengah hari lapar, petang karang nak cari lagi minum, ni balik karang kalau lapar kena juga biskut-biskut, roti-roti kering. Nak singgah kedai tak boleh lah. Kenapa keperluan gitu? Supaya sentiasa kita ingat kita ni perlu pada makanan. Makanan tu siapa bagi? Allah bagi. Maknanya kalau orang setiap kali dia makan sekalipun, dia akan ingat Allah. Makan tu tak melalaikan. Dia mengingat, sebab dia ingat datang mana makanan tu, datang mana rezeki tu. Itu hikmahnya. Jadi orang yang ambil manfaat betul apa yang Tuhan ciptakan dalam dunia, sembahyang dia dapat pahala, makan dia dapat pahala, tidur dia dapat pahala. Tapi kalau orang tak ambil manfaat daripada agama Allah ni, baca Quran dia tak dapat pahala. Ustaz baca Quran tak dapat pahala. Ada riak. Dia tak ambil manfaat betul dengan agama, tentang daripada agama pun tak dapat. Sembahyang dia tak dapat pahala. Kenapa? Kerana tak sah. Sembahyang dia tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal dia tunjuk kat orang sembahyang dia. Hanya menunjuk-nunjuk, berlakon-lakon. Tak dapat manfaat akhirat dia, walaupun dengan akhirat. Tapi kalau orang gunakan manfaat akhirat, daripada dunia pun dapat akhirat macam ni tadi. Makan dia ingat Allah, minum dia ingat Allah. Aku dan kubur esok boleh makan macam ni ke tak? Nampak? Dia pergi jauh lagi berfikir. Kawan aku dah tumpah seorang-seorang dah, kata dia. Aku bila lagi nak tumpah? Okey. Usah kata tua, yang muda pun pergi dulu. Ini 2-3 hari ni ustaz-ustaz dia diambil. Tengok viral Facebook lah, ustaz-ustaz. Sahabat kita Imam Batu 14 Lekir, meninggal COVID-19. Macam mana? Itu dia.
Untuk kita ingat tu, fikir makan tu sambil makan bukan hanya seronok, kecap, sedap, manis, lazat. Fikirkan siapa yang bagi ni. Tu Tuhan bagi COVID ni rupanya istimewanya tu. Ya, bila siapa kena tu hilang dari rasa makan. Dia rasa tak ada, rasa bau tak ada. Oh, dia punya kuman serang kat sarap. Ya. Mujur dia tak ada buta dengan pekak. Lagi harum. Dia hantar sarap tu lagi. Tak tahulah pula kan. Makan tak rasa. Orang yang kena tu makan tak rasa. Bau ni, derian duduk depan mereka tak berbau. Derian duduk depan tak berbau. Nak buat apa? Tu baru kita rasa, Tuhan cari nikmat aku habis. Makan tak rasa ni apa benda tuan-tuan. Kalau kita demam pun makan tak lalu. Ya. Tuhan nak bagi tahu tu. Sebab tu kita makan yang ada rasa, ada apa ni, banyakkan bersyukur pada Allah. Ya, ingat ini semua Tuhan yang berikan. Tak ada apa satu istimewa diri kita ni. Jadi dibagi tahu manusia dan haiwan ciptaan Allah Taala yang perlu makan dan minum. Ya, macam mana binatang perlu makan minum, manusia perlu makan minum. Siapa bagi makan? Allah. Hatta binatang lebih istimewa, mereka tak payah beli. Kita kena beli, kena usaha, kena berkebun. Binatang tak payah. Ragut dia apa yang ada. Ya, dia tak mati kebuluh. Cacing tu tak ada, makan tanah je. Itu sedap lah dia tu. Ya. Kalau fikir-fikir balik, tak adalah orang yang mengada-ngada sangat. Ya, kenapa aku Tuhan jadikan miskin? Kenapa dia ni kaya? Orang tu makan hebat-hebat. Ya, kalau balik pada hakikatnya dia redha. Sebab apa? Sebab ada orang teruk pada aku lagi. Ya, ada yang makan beras saja, makan nasi saja dengan garam. Aku ada lauk juga, ikan kering. Ya, disuruh kita fikir gitu. Ya, bukan membanding-bandingkan. Okey, yang keempat kata beliau, al-qasdu min iradi hadhil asya' darbul masal bin Allah Ta'ala li ba'thil mauta min quburihim wa imtinanu min Allah ala ibadihi bima an'ama bih alaihim. Pelik dia kata, qasad tujuan, ya, dibawakan perkara-perkara yang disebutkan tadi ni daripada qut, makanan-makanan, ataupun biji-bijian, sebut pokok zaitun, pokok inab dan sebagainya. Kenapa? Sebagai darbul masal, sebagai contoh Tuhan bagi. Quran tu contoh. Ya, supaya kita jadikan dia sebagai pengajaran daripada Allah Taala. Ya. Bawa kepada mana tuan-tuan? Nak bawa mana contoh tu? Nak bawa ke mana tu? Ya, li ba'si mauta min quburihim. Mana keluar daripada kubur esok ni kita hidup. Bukan kita mati. Kita masuk kubur, kita hidup. Dia kata dah masuk dalam kubur, tak hidup dah lah. Nak makan apa kata dalam kubur? Ya, Tuhan kata, gitulah kata-kata Syekh. Ya, untuk ingat kita akan dihidup kembali dalam kubur. Ya, perlu ke makan minum? Ada makan minumnya. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang jadikan. Tidak ada perkara mustahil, benda yang harus berlaku. Secara umumnya, kata dia, secara ringkasnya, apa jua yang disebutkan daripada makanan-makanan tadi, tujuannya adalah pertama, iradul dalail dalah ala tauhid, sebagai membawa dalil, ya, jadikan dia sebagai dalil bahawasanya mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Maka jangan ragu-ragu lagi, kita mentauhidkan Tuhan dengan dalilnya alam ni. Kemudian yang keduanya, iradul dalail, membawa dalil-dalil dengan pokok-pohon tadi yang menunjukkan adalatu ala qadrati alal ma'ad. Bertujuan nak bagi tahu tuan-tuan, kalau dunia ni yang tak tumbuh lagi boleh tumbuh. Ya, kacang-kacang yang kering boleh tumbuh dengan air. Benda yang tak wujud lagi boleh wujud. Ya, maka untuk mematikan kita dan hidup kembali dalam kubur tu bukan perkara mustahil. Yang jadi sebahagian manusia yang kufur dengan Tuhan,
Kerana dia kata mana masuk akal dah jadi tulang lah, nak hidup balik macam mana? Kamu tengok pokok tu, kamu tak boleh tengok diri kamu. Sebab apa? Kita lupa kan. Kenapa Tuhan suruh tengok pokok? Sebab kita tak ingat diri kita. Diri kita sendiri duduk dalam rahim mak kita, daripada air mani bercampur, bergabung jadi darah. Masa tu tak ingat, terpelupa. Bukan dia Melayu mudah lupa, ya, manusia tu lupa. Bukan Melayu je, tambah Melayu lah, ya. Melayu mudah lupa. Ni dah boleh rentas dia 2 vaksin ni, ya. Lepas ni lupa pula lah, tumpah pula, ya. Manusia tu nak lupa. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tak pernah suci daripada khata', kesalahan dan kelupaan. Pelupa seumur, lagi kita peringat lagi dia lupa, ya. Kita tengok dalam masjid ni macam-macam label. Saya paling banyak masuk masjid label sini lah. Arahan tu, arahan ni banyak benar. Pasal apa tu? Pasal orang lupa, ya. Dia tak ikut, dia tak ikut arahan, ya. Lampu merah jalan tu, ya, ada je nyala kan. Kalau tak, hancur. Tara tu pun dia langgar lampu merah, ya. Manusia lupa, lalai, leka. Maka dia suruh peringat lah. Okey. Dan yang ketiga, akhir sekali, targhib bil iman wa ta'ah. Pelik tu. Targhib, menggemarkan pada iman dan taat. Dengan kita tengok alam ni, kita boleh jadi rasa tertarik diri untuk beriman dan beramal soleh. Pelik tu. Kita kata, tak mana ustaz tengok Quran hadis baru rasa nak beriman. Tak, kalau siapa pandai menggunakannya, ya, tengok air, tengok makanan, tengok alam sekitar, jadi pengajaran. Kita yakin kepada Allah Ta'ala, yakin bersifat kudrat iradat, ya, menambahkan iman kita, kepercayaan, menambah percaya dalam alam kubur dan hari kebangkitan, ya, akan menumbuhkan lagi rasa nak buat ibadah. Hatta tuan-tuan rahsianya, ya, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah, ya. Ada manusia dia putus asa dari rahmat Allah. Aku ni dah tak adalah iman aku mati berdosa lah, kata. Tak ada, bertobat je lah, kata. Tuhan tak terima pun, kata dia. Hati aku dah keras, kata. Ada orang dia sampai putus asa gitu. Kita jangan, ya. Sebab tadi nampak, biji yang kering kena air, dia boleh tumbuh jadi pokok yang subur. Hati yang sekeras mana pun tuan-tuan, kalau Tuhan jiruskan dengan nur iman hidayah, dia boleh tumbuh. Jadi anak sejahat mana sekalipun tuan-tuan, berdoa juga sampai boleh tumbuh iman di hati dia. Jangan putus asa. Sebab batu pun kalau Tuhan nak bagi hidup, hidup. Apatah hati manusia, sekeras mana dia pun, kalau Tuhan sifatkan dia sebagai keras pada batu pun, ya, kalau Tuhan tak jadi dia tumbuh, dia tumbuh, ya. Hati kita pun gitu. Minta sentiasa Allah Ta'ala suburkan hati kita dengan iman. Nawwiru qulubakum bi zikri la ilaha illallah. Cahayailah hati kamu itu dengan kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina al-arifin, Allahumma aftah alaina al-arifin. Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya rahimin walhamdulillahi alamin.